الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita di muka surat 36 7 tafsirnya. Ya. Baik, kita masih lagi dalam membicarakan soal manasik al-hajj, ya. Jadi jamaah hujjaj, ya, jamaah yang mengerjakan haji, maknanya orang yang telah sanggup berkorban dan menyusahkan diri untuk patuh dan taat kepada perintah Allah demi mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mendapat kasih sayang tu kita kena susahkan diri kita, berkorban apa yang ada, apa sahaja, biar kita menghadapi saat-saat yang sukar demi untuk mendapat keredaan kasih sayang, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara yang dikorbankan, antara yang perlu dikorbankan ialah simboliknya ialah kenderaan, ya, iaitu berupa al-an'am tadi, binatang ternakan, kenderaan, masa, jiwa, tenaga, harta benda, keselamatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini, ya, semua ini disebut di dalam ayat itu, ya, dalam ayat itu disebut falahu aslimu, ya, falahu aslimu, maka baginya serahkanlah diri, tunduk dan patuh, ya, baginya, iaitu bagi Allah. Falahu aslimu, aslimu mana tunduk dan patuhlah, ya, tunduklah, patuhlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsirannya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa telah ditetapkan olehnya bagi tiap-tiap umat, walikulli ummatin, bagi setiap umat. Di sini maknanya umat Nabi Muhammad dan umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi ataupun lebih tepatnya kita kata bahawa amalan-amalan, ya, amalan berkorban, amalan puasa, amalan sembahyang adalah ianya kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Maknanya puasa pun kama kutiba alal ladzina min qablikum, cuma caranya berbeza sedikit. Korban pun begitulah, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagaimana yang telah diwajibkan atas umat yang sebelum kamu, ya. Iaitu tiap-tiap umat ada syariat penyembelihannya ataupun ada syariat korbannya. Kalau kita baca sejarah yang kita dah baca, bagaimana sejarah Habil berkorban dengan binatang ternakan kerana dia penternak, Qabil berkorban dengan barangan pertaniannya, hasil pertaniannya kerana dia seorang petani, diletakkan di tengah-tengah padang yang terbuka untuk dikorbankan pada jalan Allah. Kemudian datanglah, ya, tak, seumpama suatu halilintar ataupun petir yang menyambar. Tapi yang disambar itu hanyalah, maknanya binatang ternak tadi, tidak disambar hasil pertanian Qabil, tidak diterima. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterima daripada salah satu, tidak diterima daripada yang lagi satu, kerana hasil pertanian yang dikorbankan itu tidak menepati syarat. Dia ambil yang buruk-buruk, yang dah tak elok, yang dia pun tak ada, ya, itu dikorbankannya. Jadi rupanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tak akan dapat kebaikan, lan tanalul birra, ya, sehinggalah kamu korbankan dan kamu belanjakan mimma
tuhibbun, ya tu, daripada apa yang kamu kasih, apa yang kamu sayang, ya, apa yang mahal di sisi kamu, ya, apa yang mahal di sisi kamu, itulah yang kena kamu korbankan, barulah kamu akan memperolehi kebaikan. Tadi saya singgah kedai ku halal, beli barang. Itu ada satu barang tu, ya, ada satu barang tu dalam pembelian saya lah, dalam pembelian saya. Tiba-tiba yang itu tak payah katanya. Jangan kopi tu cikgu, ni mahal ni. Yang mahal lah yang kena korban tu katanya. Kalau kopi tu tinggilah makamnya, saya kata. Saya makam tak ada lah, saya kata. Makan ada, saya kata. Jadi yang mahal tu yang dibaginya peri, ya tak? Kalau ya Allah, kalau bagi peri yang murah-murah tu biasalah, yang kita tak open dak, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali takkan kamu memperolehi kebaikan sehingga kamu korbankan daripada apa yang paling kamu kasih, paling kamu sayang, yang mahal tu. Barulah kamu akan memperolehi kebaikan, ya tak? Jadi barulah sampai maqam. Kalau tidak, makan, ya. Lawan maqam, makan, ya. Cikgu sampailah maqam, saya dapat makan, ya. Itu dia. Jadi dikata di situ bahawa pada suatu waktu yang telah ditentukan, ini ayyaman ma'lumat, ya, pada hari-hari yang telah kita sedia maklum. Bukan semua hari korban ni, ya, 10, 11, 12, 13. Lain daripada itu sembelihan biasalah. Kecuali ada aqiqah, ya, kecuali ada aqiqah. Dan aqiqah ini boleh kita laksanakan pada hari-hari korban. Boleh campur sekali. Ya, maknanya anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau kambing 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, dilakukan di hari korban, boleh. Dia niatnya ialah aqiqah, dia dapat pahala aqiqah. Dalam masa yang sama, pahala korban pun dapat. Sebab masa itu orang tengah berkorban, tapi niatnya kekah lah, ya, niatnya aqiqah. Jadi maknanya di situ pahala korbannya dapat, sebab hari itu adalah hari orang berkorban, ya, maka dapat baginya. Macam saya masuk masjid, orang sembahyang sunat qabliyah, pahala sunat tahiyah saya dapat. Sebab saya masuk masjid itu menghormati masjid dengan saya bersembahyang dengan sembahyang sunat qabliyah. Nak sembahyang sunat tahiyah kan tak dan. Lepas tahiyah nak qabliyah, langsunglah tak sempat untuk, ataupun orang pula tertunggu-tunggu kita pula. Jadi kita pun teruslah qabliyah. Sedangkan kita masa itu kehendaknya hendak tahiyatul masjid. Tapi oleh kerana orang dah sembahyang qabliyah, kita pun sembahyang qabliyah, maka kita memperolehi pahala tahiyatul masjid walaupun niatnya adalah qabliyah, ya. Jadi kita beraqiqah, pahala kita aqiqah, walaupun pada masa itu adalah orang sedang berkorban, kita dapat juga pahala korban. Orang yang melaksanakan qada, orang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan puasa qada, ya, di hari yang yang disunatkan kita berpuasa, sepeumpama kita kata bahawa dia melakukan qada pada hari Isnin dan juga hari Khamis, ya, hari yang Nabi suka berpuasa dan Nabi galakkan berpuasa. Jadi maknanya di situ dapat dia juga pahala sunat, kerana hari itu adalah hari yang disunatkan berpuasa, walaupun niatnya adalah niat qada, ya. Nah, ini sebenarnya dalam mazhab Hanafi, ya. Ini sebenarnya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i dia suruh buat berasingan, ya, disuruh berasingan. Tapi oleh kerana ada khilaf di kalangan para ulama tadi, khilafiyah dipanggil, ya, adanya khilaf di kalangannya, bagi kita menggemarkan, merangsang dan menyebabkan orang suka beramal. Jadi kita rangsang dia untuk beramal, berpuasa pada hari yang disunatkan puasa, walaupun puasanya qada, untuk dia beraqiqah pada hari yang disunatkan menyembelih korban, walaupun kita kata niatnya aqiqah, supaya dia dapat pahala yang berganda, ya tak? Dia dapat pahala yang berganda dalam mazhab, ya, dalam mazhab Hanafi, ya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita yu'azzim sya'airallah,
mengagungkan syiar Allah, mengagungkan mercu petanda ataupun mercu tanda, ya tak? Agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ayyaman ma'lumat itu bila, iaitu waktu yang ditentukan pula. Ya, 10, 11, 12, 13. Agar mereka menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar masa kita korban tu. Ataupun bismillah, Allahu Akbar. Ya, Allahumma hadza minni fataqabbal. Ya, ya Allah ini daripadaku ya Allah, maka terimalah. Boleh. Ya, maknanya boleh kita menyebut nama Allah, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah terhadap ala ma razaqahum, atas binatang ternak itu. Binatang ternak itu adalah ma razaqahum min bahimatil an'am, apa yang telah direzekikan akan mereka, ya, kepada mereka. Maka Tuhan maka Allah fa ilahukum, ya tak? Fa ilahukum, Tuhan persembahanmu ataupun Tuhan sembahanmu, begitu. Ya, fa ilahukum, ya, ilahu wahid, Tuhan sembahanmu. Saya dah sebut kemarin bahawa ilah Tuhan yang disembah. Adapun Rabb, Tuhan pencipta. Zatnya satulah, tapi pengertian Rabb ialah Tuhan pencipta, ilah ialah Tuhan yang disembah. Bila kita kata ya ilahi, wahai Tuhan sembahanku. Bila kita kata ya Rabbi, wahai Tuhan penciptaku, pentadbirku, pemeliharaku, itu ya Rabbi, ya, ya Rabbi. Kalau kita sebut ya ilahi, maknanya Tuhan sembahan, ya, Tuhan sembahanku itu adalah satu. Fa ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika itu, masa disyariatkan haji ni, masa itu banyak patung-patung yang disembah keliling Kaabah itu, ya. Maka ditegaskan tauhid, la ilahukum ilahu wahid. Masa disyariatkan haji ni, masa itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, ya. Turun ayat haji ini tahun yang ke-6, Mekah masih dikuasai oleh Quraisy. Patung dapat dihapuskan tahun yang ke-8, ya, patung dapat dihapuskan tahun yang ke-8. Jadi Tuhan ilahu wahid, walaupun telah turun berbagai syariat mungkin berbeza daripada zaman ke zaman. Nabi Musa ketat lagi syariatnya daripada Nabi Muhammad. Misalnya kata nak di zaman Nabi Musa nak membersihkan, membasuh najis di zaman Nabi Musa, tak ada macam zaman kita. Zaman kita bersihkan airnya, kemudian gunakan air untuk kita siram, ya tak? Zaman Nabi Musa, yang kena najis itu kita kena gunting. Kalau kapet, gunting kapet tu. Kalau kain, gunting kain tu. Zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa tu berat lagi, di mana kalau nak membersihkan diri daripada najis, kalau terkena kepada baju ke kapet ke, kena gunting baju ke kapet tu, ya tak? Nak bunuh ataupun kita kata nak bertaubat, ya, faqtulu anfusakum, maknanya kena bunuh diri, ya, kena dera diri. Bila nak bertaubat tu kena pukul diri, ya, kena dera diri, ya tak? Faqtulu anfusakum fataba alaikum, barulah Allah Taala terima taubat kamu. Zaman Nabi Muhammad tak payah lah nak pukul diri, tak payah, ya tak? Bukan apa Syiah, ya tak? Syiah, ya tak? Ya tak? Itu disuruh rukun taubat ada 3, ya. Pertama, pisahkan diri daripada maksiat. 2, menyesal daripada apa yang kita lakukan. 3, berazam untuk tidak kembali lagi. 3 tu, mana pisahkan diri daripada maksiat tu. Jangan duduk situ dah, cari tempat lain, ya tak? 2, menyesal, ya, nadam ala ma fa'al, ya dah, atas apa yang ia perbuat. 3 ialah berazam untuk tidak kembali lagi, ya, al-azmu, ya. Yang ketiga ialah azam. Jadi taubat dalam syariat kita berbeza daripada syariat Nabi Musa, tetapi dari sudut tauhid tetap fa ilahukum ilahu wahid, ya, sembah Tuhan yang satu, walaupun berbeza, ya, dari sudut syariat. Namun semuanya mengajak umatnya masing-masing kepada sembah yang satu,
yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Menyembah yang satu itu disebut tauhid uluhiyah. Dalam perbahasan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maknanya tauhid uluhiyah ialah mengesakan penyembahan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kepatuhan. Itu tauhid uluhiyah, ya. Katanya ialah yang tidak bersekutu, la syarikalah. Syarik satu, kalau banyak syuraka, ya. Kalau satu ialah syarik, kalau banyak syuraka. Macam alim, ulama, ya tak? Jahil, juhala, ya tak? Faqir, fuqara, syarik, syuraka, ya tak? Jadi tiada syarik, la syarika lahu, ya. Wa bidzalika umirt. Kata Allah di dalam surah apa? Di dalam surah apa? Dia tidak disebut di sini, ya. Wa ma arsalna min qablik, tidak kami utuskan daripada sebelum engkau. Tak ada dikabur surahnya, ya. Jin Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 35 25. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan, ya, tidak kami utuskan, wa ma arsalna min qablika, daripada sebelum engkau, min rasul, daripada rasul, illa, melainkan. Tidaklah kami utuskan daripada sebelum engkau, daripada seorang rasul, melainkan. Jadi ini dipanggil kaedah isbat, kaedah nafi wa isbat. Nafinya mana? Ma. Isbatnya mana? Illa. Siapa juga la ilaha illallah, menafikan ilah, la ilaha, yang disembah, menafikan ilah yang disembah, kemudian mengisbatkan illallah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi dia ada penekanan. Katalah anak seseorang, kita ada anak ke cucu ke, kita suruh dia belajar, udah dia berniaga pula dah. Lalu kita tengok merosotlah pelajarannya. Apa kata kita? Tidak, kita kata, tidak aku hantar kamu kemarin, melainkan suruh belajar. Yang kamu lantak berniaga ngapa? Kebetulan dia belajar di Kelantan. Kelantan tu banyak barang-barang. Seronok tengok orang berniaga, ya tak? Macam-macam. Udahlah, bila dia balik kemari, dia bawa barang. Bila balik ke sana pula, dia bawa juga barang. Barang dari sini kan orang Kelantan tak, ya? Barang dari sini orang Kelantan tak, barang dari sana orang sini tak, ya? Udah seronok dia berniaga. Ngaji dah tak ke mana. Bila dah merosot, apa labung kita, ya tak? Kita pun kata, tidaklah aku ngantar kamu kemarin, melainkan suruh kamu belajar. Kamu dah lain pula peronya, ya tak? Jadi adanya pendekatan idak dengan melainkan. Kita boleh kata, kamu ni macam mana kesudahnya, patutnya kamu belajar. Itu satu bentuk dialog, tapi tidak kukuh. Bila kita kata, aku tak hantar kamu kemarin ke sana melainkan untuk belajar, dia lain penekanan dia. Jadi sebab itu dia panggil uslub, ya. Penekanan itu ada di situ dengan menggunakan nafi dan isbat, ya, dengan menggunakan, ya, tidaklah yang ku cintai, ya tak, melainkan dikau. Kalau kita kata aku cinta padamu, okeylah, tapi tak kuat. Kalau kita kata tidaklah yang ku cintai melainkan engkau, kira tak ada yang lain dah tu. Tu je lah, the only, ya tak? The only. Jadi maknanya penekanan nafi wa isbat. Tidak kami utuskan engkau. Jadi ini dalam ilmu apa? Dipanggil ilmu balaghah, ya, ilmu al-balaghah. Dalam ilmu balaghah tu dia pecah kepada ilmu bayan, ya, ilmu bayan, ya, ilmu badi' dan ilmu ma'ani, ya, ilmu ma'ani. Pecah, ya. Balaghah tu adalah dipanggil retorika bahasa, ya. Balaghah tu ilmu retorika bahasa, ilmu keindahan bahasa. Jadi dalam retorika bahasa tu ada pecahannya. Satu dipanggil ilmu bayan. Ilmu bayan ni ilmu pengucapan. Macam mana kita nak berucap, bagi kemah ucapan tu, ya tak? Bagi kemah ucapan itu. Jadi ada uslubnya, ya, ada uslubnya.
Maknanya kalau kita orang Melayu pun ada uslubnya, ya, ada dia punya caranya nak menyampaikan, ya. Naam, kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Maknanya orang kata apa, ya? Tahu jantan betina tu apa? Sekilas ikan di air, ya, tahu dah. Tahu ikan jantan, ikan betina, ya, handai tak handai tu, ya, jadi itu dipanggil ilmu bayan, ya dah, ilmu bayan. Jadi dalam balaghah tu, retorika bahasa, dipecah ilmu bayan, betul. Yang kedua dipanggil ilmu badi', ya, ilmu badi', ya, ilmu badi'. Dan yang ketiga dipanggil ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ni macam mana? Kadang-kadang satu perkataan membawa banyak makna. Macam kita perkataan pukul. Pukul ada 3 makna kot. Kan? Pukul berapa? Lepas tu kena pukul. Lepas tu pukul gambar. Orang Kelantan kata pukul gambar. Pukul gambar tu maknanya tangkap gambar. Tangkap gambar, orang Kelantan kata pukul gambar. Kita tak faham apa pula dipukul gambar tu kan. Jadi pukul, contoh, ya tak? Mata, ya tak? Mata mempunyai banyak makna. Itu dipanggil ilmu ma'ani. Bahasa Arab pun ada jenis-jenis huruf itu, ya. Ada jenis-jenis huruf itu. Jadi dikata di situ bahawa apa dia? Illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana. Ya tak? Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Ya tak? Dia ada agama sesat dulu, ajaran sesat. Dia kata agama apa? Lana. Belah talang dulu. Agama la'ana. Agama la'ana, ya. La'ana. Jadi dia, ya, sebenarnya kalau kita tengoknya, la ilaha illa ana. La'ana. 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 Meratib dalam gelap, ya tak? Jantan betina, ya tak? Jadi timbullah sesatnya di situ, la'ananya, ya. Sebenarnya tak habis. La ilaha illa ana. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Aku di situ Allah, bukan kamu. Dia mempertuhankan diri dia pula. Fa'buduni. Tengok nun baris bawah. Nun baris bawah, maka sembahlah aku, ya. Maka sembahlah aku. Dikatakan di situ nunnya di baris bawah. Selalunya nun baris atas. Jadi nun baris bawah ni tandanya ada ya di hujung tu. Aku. Maka sembahlah aku, yakni Allah. Jadi ini lagi satu yang dikatakan dalil tauhid uluhiyah. Tak boleh kita menyeru yang lain, yalah. Tak boleh kita menyeru yang lain, tak boleh kita menyembah yang lain, yang disuruh-suruh mambang laut, mambang darat, mambang itu tanah tu tak boleh, ya. Sebab itu seruan-seruan kepada yang lain tak boleh, ya. Nah, berseru semangat padi ke, seru semangat besi ke, tak boleh, ya. Dan berilah berita gembira, wa basyiril mukhbitin. Berilah khabar gembira, hai Muhammad, kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Saya dah kata orang yang mengerjakan haji ni, ya Allah, macam, ya tak? Macam anak ayam. Maksud macam anak ayam tunduk patuh, taat mana? Mina, mana? Arafah, mana? Muzdalifah, ya tak? Mana? Jamrah, mana? Tawaf. Jadi dia jadi mukhbitin. Tunduk patuh dalam ayyaman maklumat itu, ya, tunduk kepada program yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Jadi mana mau ke Padang Arafah pada 9, labbaik Allahumma labbaik, ya. Jadi itu dipanggil mukhbitin. Orang yang tunduk patuh, tak ada bantah dah, ya, kepada Allah SWT. Ada orang cuba dengan duitnya, dia mengelak daripada kewajipan, dia ambil yang rukun je. Adapun yang jenis-jenis wajib haji itu dibayar je. Melontar tak ada. Dia bayar je dia. Maknanya kita kata kadang-kadang dia upah misalnya. Jadi tak ada membayangkan mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin, berilah khabar gembira dengan syurga kepada orang yang mukhbitin. Mukhbitin ialah orang yang tunduk patuh. Kalau dah nak bayar itu, bayar ini, tak bayar, ya, teman tak ada, tak larat pergi melontar saja.
Ya, bayarlah ya, boleh bayar sebab benda ni wajib. Haji ni boleh bayar dam kan. Mentang-mentang ada duit. Mentang-mentang ada duit. Sebenarnya isunya bukan ada duit, ya tak? Bukan boleh bayar. Isunya ialah tunduk patuh. Kepatuhan, tunduk. Allah Ta'ala suruh melontar. Ya tak? Allah Ta'ala suruh bermalam di Mina. Jadi bukan soal boleh duit. Memang boleh gantikan duit. Bermalam di Mina wajib haji, bukannya rukun haji. Boleh ganti dengan dam kalau tak nak pergi, ya tak? Tapi bukan saja-saja mentang-mentang ada duit. Hilanglah mukhbitin, hilanglah tunduk patuh. Maknanya agama ni dijual beli tak boleh. Yabi'una ad-din bi'aradin minad dunya. Jangan mereka itu membeli agama dengan kepentingan-kepentingan dunia dia, ya tak? Jadi merasa puas dengan, dikata apa di sini, wabashiril mukhbitin, berilah khabar gembira kepada siapa? Al mukhbitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan gembiranya. Seronok melontar, ya tak? Seronok bermalam, seronok Arafah, seronok Muzdalifah, ya. Dengan penuh kegembiraan. Siapa dia orangnya? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini dipanggil tafsir Quran bil Quran, ya tak? Ini yang dikatakan tafsir Quran bil Quran. Kita dah tilawahkan ayat 35 kan? Sudah tilawah, ya. Jadi tafsir kepada mukhbitin. Tafsir kepada mukhbitin ini dipanggil tafsir Quran bil Quran. Di sana ada tafsir Quran bil hadis. Kan? Ada juga ditafsirkan Quran bil hadis. Misalnya kita kata waktu sembahyang, rakaat sembahyang. Itu semua ditafsirkan dengan hadis. Quran sendiri tak jumpa. Ya nak, Quran sendiri kita tak jumpa waktu sembahyang. Dalam arti kata 5 waktu tu tak ada lah. Quran sendiri kita tak jumpa lah. Maknanya kita kata 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Jadi maknanya umum Quran itu ditafsirkan ataupun dijelaskan oleh hadis-hadis, ya tak? Jadi kalau orang tu tolak hadis, nak sembahyang macam mana? Nak rukuk macam mana? Nak sujud macam mana? Ya tak? Quran hanya sebut wasjudu warka'u. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu. Ya nak rukuk macam mana? Maka Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi dari situlah macam mana nak tolak hadis. Ya, macam mana nak tolak hadis? Tak boleh tolak hadis. Jadi ada tafsir Quran bil hadis. Ya tak? Ada juga tafsir Quran, ya, bil athar, dengan pandangan-pandangan sahabat, tabi'in, bil athar, ya tak? Ada juga tafsir Al-Quran bil ra'yi, dengan akal yang maknanya cerdas, mempunyai kepintaran bahasa, ya, mempunyai kepintaran bahasa. Itu dipanggil tafsir Quran bil ra'yi, ya, bil ra'yi. Ra'yi itu makna pandangan hasil daripada kita kata kepintaran dan memiliki ilmunya, ya, ilmu balaghahnya, ilmu nahwu dan sebagainya, asbab nuzul dan sebagainya. Jadi alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang yang apabila mendengar nama Allah disebut, idza dzukira disebut, ya, maknanya zikir, ya, disebut, fu'ila, macam kataba kutiba, ya tak? Katabaku kutiba, ya tak? Jadi maknanya fu'ila, dzukira, disebut nama Allah, gementarlah hatinya, ya. Jadi bila kita labbaik Allahumma labbaik, hati itu berdebar je, ya. Bila nak tengok Kaabah, ya, tawaf, dipanggil tawaf qudum, ya. Bila kita nak tawaf qudum, nak tengok Kaabah tu, hati itu berdebar je, bila tu. Jadi labbaik Allahumma labbaik, ya, bila kita berangkat ke padang Arafah, hati tu, jadi bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ada 2 sebab. Satu, kenal sifat Allah. Dua, merasakan diri bersalah. Jadi gementar ni 2 kan. Satu, sebab kita kenal sifat Allah. Apa sifat Allah? Sifat Allah itu aziz, jabbar, muntaqim, ya tak? Sifat Allah tu maha membalas, al-hasib, maha mengira, ya tak? Al-aziz, al-qahar, maha menyeksa, maha memaksa, ya tak? Jadi bila kenal itu, tahu yang itu, jadi kita jadi takut, gementar. Sebab Allah bukan hanya mempunyai sifat rahmat, Allah juga ada iqab, ada balasan, ada hukuman, ya. Jadi maknanya ingat
sikap sifat itu menyebabkan kita maknanya rasa gemetar. Allah boleh menghukum. Yang kedua, terasa bersalah pun boleh timbul gemetar, ya. Kalau katalah kita tahu kita bersalah, tiba-tiba lalulah seseorang penguatkuasa di hadapan kita, kan. Kita ni bersalah ni. Tadi kita langgar lampu merah. Kita langgar lampu merah. Tiba-tiba ada penguatkuasa di hadapan kita misalnya, kan. Timbullah gemetar pasal tahu berbuat salah. Gemetar kita dengan Allah, satu, kerana kita kenal sifatnya. Dua, kerana kita tahu salah banyak. Banyak benda yang disuruh tak buat, banyak pula benda yang larang kita buat. Jadi datanglah gemetar itu, ya. Dua cara tu, ya. Jadi dikatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dikatakan apabila mendengar nama Allah disebut gemetarlah hatinya, dan yang sabar atas segala musibah, was-sabirina 'ala ma asabahum. Sabar ada banyak, kan? Sabar ala musibah tu yang ketiga. Sabar atas taat. Yang pertama, mengerjakan taat. Dua, sabar meninggalkan maksiat. Tiga, sabar alal musibah. Sabar atas musibah yang menimpa. Jadi maknanya sabar terbagi kepada sabar untuk ketaatan, nak buat benda yang taat pun kena sabar. Sabar meninggalkan maksiat, nak meninggalkan maksiat pun kena banyak sabar. Sabar ni apa? Kekuatan, ya, menguasai diri, ya. Dapat menguasai diri, itu sabar, ya. Dapat mengawal diri, dapat menguasai diri, itu sabar. Sebab itu pernah ditanya, ya, siapakah orang yang paling kuat? Maka para sahabat kata yang paling kuat tentulah yang kuat wrestling. Nabi kata bukan, ya tak? Nabi kata yang sabar itu ialah orang yang dapat memaafkan ketika mana dia mampu menghukum. Al-afu indal maqdirah, ya tak? Dia dapat memaafkan walaupun di ketika itu boleh menghukum, tapi dia boleh memaafkan, ya. Cukup sabar dia. Jadi sabar atas tiga. Satu, sabar melakukan yang taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas musibah, ya, al-balaya yang menimpa kita, ya. Jadi orang ini kata Allah, wabasyiris sabirin, ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar ala ma asabahum, ya, atas apa yang menimpa mereka. Asaba yusibu, ya. Asaba yusibu musibah. Asaba yusibu musibah. Orang kita kata musibat, sin. Kita cakap Melayu musibah. Musibah. Arab sebut musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tak? Orang-orang yang apabila ditimpa akan mereka akan musibah, oleh musibah, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ditimpa akan mereka oleh musibah, ya, qalu, lalu mereka berkata, qalu tu mereka berkata, ya, bukan mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jadi pernah di zaman Nabi ada seorang wanita, dia kematian anak yang sangat disayangi, teroyak tangislah dia. Beria benar teroyak tangis, ya tak? Sampai ke kubur teroyak tangis. Gitu dia. Jadi Nabi ni tadi kebetulan Nabi lalu, ya, Nabi lalu kuburnya. Lalu Nabi kata, sabarlah wahai ibu, kata Nabi, ya, sabarlah. Hentikanlah, bukannya kamu kena. Kata ibu ni. Ibu ni tadi dia tak perasankan itu Nabi. Kamu bolehlah tak kena macam kena. Kata dia ibu ni tadi. Jadi Nabi masa itu berjalan lalu kubur tu. Lama orang kat ibu tu, tak kenal ke Wan? Wan tak kenal tadi yang cakap negur Wan tadi. Apa? Itu Rasulullah. Yo ke? Dia pun mana dianya? Dia pun pergi mencari balik. Tak? Mana Nabi tadi? Dia terasa bersalah. Dia terasa bersalah, ya. Jadi Nabi pun kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya tak? Sabar itu dituntut sangat semasa kejutan yang pertama tu. Sadmah ni maknanya ialah shock. Ya, al-ula, at the first, maknanya ketika mana datangnya shock itu, culture yang mula-mula, culture shock yang mula-mula tu.
Itu sangat-sangat dituntut untuk bersabar dan pahalanya cukup tinggi. Adapun dah 2-3 hari sabar, itu biasa. Ya tak? Ini tak masa kena tu dia boleh bertahan, kawal diri. Sebab itu Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Sadmah tu maknanya dia punya shock, dia punya kejutan yang pertama. Sabar dituntut masa kejutan yang pertama, kata Nabi. Ya, masa mula-mula kena tu, masa itu kena sabar sungguh. Ya, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya tak? Tuan-tuan tengok ya tak, dalam ialah ini yang handset yang canggih ni, bagaimana seorang ibu ya tak, yang sanggup maknanya melihat anaknya dihukum kerana menjadi tali barut sabak, apa dia, apa ni, Israel punya ni apa, Mossad ya tak, sanggup menjadi tali barut, dan dia adalah orang Mossad rupanya ya. Dia duduk di Gaza ya, dia duduk di Gaza, tapi dalam masa yang sama rupanya dia cari makan dengan Mossad, dengan perisikan Israel. Tak ada pilihan ya, tak ada pilihan ya. Pilihannya ialah orang ini dihukum bunuh. Ibunya bukan dia sedih. Ibunya bukan dia sedih ya tak. Kalau tengok dalam video tu, dia sepak ni kepala anak ya tak, maknanya anjing katanya ya tak, kalb katanya tak. Pasal apa? Ketika itu bukan masalah ibu dengan anak, tapi ketika itu masalah musuh Allah ya tak. Dia dah jadi musuh Allah, dia jadi Mossad, dia jadi ejen perisik Mossad, dia yang membawa memecahkan rahsia-rahsia ya tak, gerakan Islam kepada musuh. Itu dia. Jadi maknanya kita kata bahawa jangan kita lihat bagaimana kehebatan ibu ni tadi, kira sabarnya dia berdepan dengan musibah anaknya tadi ya, yang kena hukum lantaran jadi perisik kepada Mossad, dan dia dapat kawal diri dia, mendesepaknya kepala kawan tu yang dah mati tadi. Dah mati tadi. Ngapa? Anjing katanya ya tak, anjing katanya ya tak. Jadi ini apa ni? Ini bukan masalah mak nyepak kepala anak, tapi masalah seorang pejuang menyepak kepala musuh Allah ya tak. Jadi was-sabirina 'ala ma asabahum, sabar atas segala musibah dan cobaan yang menimpa dirinya. Jadi dipesan oleh Nabi kata kepada ibu tadi, as-sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran itu semasa kejutan yang pertama. Sangat-sangat dituntut masa itu ya. Adapun selepas itu sabar, itu pahala juga tapi kurang. Yang kuat pahala ni, besar pahala ketika kejutan yang pertama itu tadi ya tak. Wal muqimis salah, ini termasuk al-mukhbitin tadi. Tafsiran kepada al-mukhbitin, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. 2, was-sabirina 'ala ma asabahum. 3, wal muqimis salah. Orang yang mukhbitin, orang yang tunduk patuh Allah, adalah orang yang menegakkan dan mendirikan akan sembahyang. Jarang, memang tak ada pun dalam Quran yang menyebut wa yu'addunas salah, mereka yang mengerjakan dan menunaikan sembahyang. Yang ada ialah wal muqimis salah, yuqimunas salah, mereka yang mendirikan sembahyang. Tak ada yang mengerjakan sembahyang. Ngapa? Tuntutan mendirikan sembahyang itu sangat besar, maknanya Allahu Akbar, yang lain tu kecil ya tak? Yang lain itu jadi kecil. Adalah sedikit keringanan, kalau dah ngantuk sangat tidur dulu, kalau dah lapar sangat makan dulu ya. Pasal kalau ngantuk semayang juga udah tak tentu kira lah, tak apa dibaca kan, tak apa nak baca, aku ni baca apa tadi ni lah. Bila sedar tu balik, baca apa tadi ni ya Allah. Bila dah ngantuk, jadi Nabi suruh tidur balik ya tak, tidur dulu. Dan juga ketika mana sudah melihat hidangan dan perut terlapar, lainlah perut terkenyang, makanlah dulu ya, makanlah dulu. Pasal sembahyang tu rohnya ialah khusyuk. Sembahyang tu rohnya adalah khusyuk. Apa dia khusyuk kan? Teringatkan kerabu, teringatkan apa ya tak, umbut-umbut nyo ya tak, ya tak. Jadi tak boleh begitu ya tak. Kita hendakkan khusyuk. Ketika lelah, mengah, Nabi suruh jangan sembahyang, makna rehatkan diri, jangan sembahyang termengah-mengah. Jadi apa khusyuknya? Orang sebelah kiri kanan pun tak khusyuk. Dengar mengah dia,
kan, dengar mengah dia. Jadi ada keadaan yang boleh lambat. Kalau tidak, maknanya mereka itu terus alladzina yuqimuna shalah, mendirikan akan solat tadi. Wal muqimis shalah, iaitu orang-orang yang tekun mendirikan sembahyang. Jadi Nabi tegur, ada orang yang berlari datang ke masjid, terus angkat Allahu akbar. Dalam pada itu dia pun wajhtu wajhiya lillah fatarsamatu. Termengah-mengah. Habis sembahyang, Nabi bagi salam, doa, lepas itu Nabi tanya siapa tadi? Aku dengar termengah tu siapa? Dia pun angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi kata lain kali jangan buat begitu ya. Sembahyang ikut mana yang dapat, kemudian tambah mana yang tercicir. Maknanya oleh kerana dimasbuk, tambahlah. Jangan terkejut-kejut, ya tak? Hilang khusyuknya. Hilang khusyuknya. Jadi yang penting bukan sekadar mengerjakan, tapi mendirikan sembahyang itu. Antara maksud mendirikan sembahyang itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Apa nak dikhusyukkan? Kalau dah tadi kita ngantuk sangat, kalau dah tadi kita teringat ke makanan, kalau dah tadi kita termengah-mengah. Satu lagi, kalau boleh jangan ada benda yang lalu di depan kita ya. Sebab itu Nabi suruh dalam hadis yang lain, cari kalau boleh ada tiang ke, ada dinding ke. Jangan sembahyang tengah-tengah orang sajanya, cari pasir. Lepas itu matanya ngelewar tengok orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu benda semayang tu kan. Udah tengok orang semayang ya. Jadi tengok skrin je apa. Kan? Tak boleh rupi tu ya. Jadi Nabi suruh cari, dan suruh yang dikatakan khashi'in itu termasuk menundukkan pandangan. Ya, termasuk yang dikatakan khashi'in itu adalah menundukkan pandangan ya. Sehingga Nabi tegur pula ada orang pakai baju ya yang menghilangkan khusyuk. Balik kata Nabi ya, pakai baju lain. Baju dia berbunga-bunga atau batik bahasanya ya tak? Bajunya berbunga-bunga, jadi orang belakang ni jadi hilang khusyuk ya tak? Jadi itu yang orang setengah tu maknanya meletak kain putih di atas sejadah tu supaya dapat khusyuk. Kalau tidak tertengok-tengok, lawa juga ya belah kiri ni nampaknya. Ya. Ini rasanya Cina, ini kot Turki kot ya. Jadi dikatakan hilanglah rohnya. Sebab itulah maka sunatnya ialah putih tadi ya. Wabash dikatakan wal muqimis salah, dan kemudian tekun mendirikan sembahyang, wa mimma razaqnahum. Apa makna mimma? Daripada apa yang, bukan semua. Min tu sebahagian, ada portionnya, sebahagian daripada yang apa kami rezekikan. Ma razaqnahum, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan akan mereka, bukan semua. Allah tak minta semua pun. Walaupun Sayyidina Abu Bakar bagi semua, itu tahap dia. Tapi Allah tak minta semua. Tu Allah Ta'ala minma, sebahagian daripadanya ya tak? Dipanggil tab'id dalam bahasa Arab. Min itu li tab'id. Tab'id itu sebahagian, ba'd ya, sebahagian sahaja, bukan semua ya tak? Apa? Yunfiqun, mereka belanjakan. Yunfiqun tu kalau ya tu apa makna ya? Tanda apa ya tu? Ya tu dia, waw nun mereka. Kalau tak ada ya dengan waw nun, apa tinggal? Nafaqah. Yang tinggal ialah nafaqah, nafqahkan. Nafaqah, nafqahkan. Sebahagian daripada apa yang direzekikan, kami rezekikan, nafqahkan. Yunfiqun tu ya tu dia, waw nun tu mereka. Tolak ke tepi kejap, tolak ke tepi kejap. Tinggallah nafaqah, nafqah. Nafqahkanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan untuk jalan Allah ya, untuk perjuangan, untuk haji dan sebagainya. Maka itulah orang yang mukhbitin. Jadi ada hadis ditanya kepada ya, ada hadis ditanya kepada Nabi, apa beza orang mukmin dengan orang munafik? Ya, ada hadis ditanya kepada kepada Nabi, apa beza antara orang mukmin dengan orang munafik? Maka kata Nabi, orang mukmin bersedekah, orang munafik kira kedekut ya, simpan, kira nak simpan dan kira kedekut. Orang mukmin ialah bersedekah ya, sambil mengharapkan pahala Allah. Orang munafik
Orang munafik adalah orang yang kedekut, lalu menyimpan dan berangan-angan. Ya tak? Dan berangan-angan. Itu orang munafik. Lagi apa? Nabi kata orang munafik, orang mukmin, kata Nabi, adalah orang yang suka solat dan puasa. Dia kata hammuhum as-salah was-siyam. Orang munafik kata Nabi, hammuhum at-ta'am was-syarab. Mereka yang penting bagi mereka at-ta'am, makan, syarab, minum. Itu kata di Nabi. Pasal sahabat tu tanya, macam mana nak beza munafik dengan orang mukmin dengan munafik? Nabi kata antara lain dalam senarai itu, orang mukmin itu orang yang suka, himmahnya yang penting bagi dia ialah as-salah was-siyam. Habis munafik itu himmahnya al-ta'am was-syarab. Kena makan, kena minum. Kena makan, kena minum. Ya tak? Jadi itu antara panjang hadis tu, ya, panjang hadis itu. Cuba kita baca balik dalam bab ketujuh ke? Dalam bab ketujuh, bab apa ya? Bab munafik dengan fasik, dalam kitab yang kita mengaji malam Selasa tu. Kita yang ngaji malam Selasa tu kitab Mukasyafah al-Qulub, penenang jiwa kan. Di situ dalam bab ketujuh tu ada soalan daripada sahabat, macam mana nak beza antara mukmin dengan munafik, ya. Itu di antara kandungannya, ya, kandungannya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dan menafkahkan sebahagian, bukan semua pun. Minma, daripada apa sebahagian. Min tu daripada, maknanya sebahagian. Rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya untuk dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin yang memerlukan pertolongan. Itu yang dikatakan it'amul masakin. Jadi tentunya dalam masa kita mengerjakan haji ada sembelihan. Jadi sembelihan itu, ya, sikit dia ambil untuk kita. Lain itu wa at'imul ba'isal faqir, bagilah kepada orang yang memerlukan. Ya tak? Ambil sikit itu untuk ambil berkat. Sebab ada sahabat yang tak makan, lalu Nabi kata makanlah sikit, ambil berkat. Makanlah sikit, bukan menentukan kami keluarga yang berkorban ni, kami hendak ini ni. Nama korbannya apa itu? Kalau itu baik penyembelih hari lain. Baik penyembelih hari lain. Dia dah nentukan. Kepala kuma tak? Keluarganya yang berkorban ni. Ya tak? Lembu show. Lembu show. Ya tak? Itu kami tak katanya. Itu kami tak. Itu korban apa namanya? Apa itu? Kita pula menentukan. Dia bila kita korban ni sebenarnya korban lah. Itu mana korban? Kita pecahkan perasaan kita demi patuh dan taat kepada perintah Allah. Tak adalah kita nak menentukan pula. Termasuklah wakaf. Masuklah wakaf. Bila kita dah wakaf, untuk orang ramai lah. Kita pula menentukan bahawasanya Sabtu Ahad, teman kena duduk situ katanya. Boleh, bukan homestay mereka. Bukan homestay kita, dah kita wakafkan, maknanya milik Allah Ta'ala lah. Kita pula menentukan, sehingga orang terpaksa ikut kehendak kita. Sabtu Ahad, teman kena duduk situ. Teman, jadi macam homestay, tak boleh. Tak boleh jadi homestay, ya tak? Dia nama wakaf tu maknanya dah serahlah kepada orang yang diberi amanah, ya tak? Kemudian mereka yang diberi amanah tadi maknanya pandailah mengatur, menyusun untuk memberikan keselesaan dan sebagainya. Jadi maknanya di situ bahawa mana boleh orang yang berkorban itu begitu pesennya. Kuma yang berkorban ni kuma dah hendak kopi ni. Tak ada. Tak betul kopi tu, ya tak? Jadi maknanya sepatutnya dia makan tu pun sekadar nak mengambil berkat je. Asalnya para sahabat tak ambil pun. Nabi kata ambil lah sikit. Itu ingat falsafahnya. Bukan mombong kalau boleh penuh, ya tak? Tak ada. Nyekok, ya tak? Kan? Ambil berkat je. Udah nyekok, ya tak? Tak betul kopi tu, ya tak? Jadi maknanya kehendaknya ialah untuk infak pada jalan Allah, membantu yang memerlukan, yang tak dapat berbuat macam kita. Itu sepatutnya dan yang menerima itu pula mesti ada harga diri. Ya tak? Jangan ada tersorong-sorong, ya tak? Jangan ada tersorong-sorong begitu. Baik, ini adalah ayat, ya. Ini adalah ayat yang ke-34 dan 35, ya, insya-Allah. Kita masuk kepada ayat yang baru. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Ayat sebelah ya, muka surat 30, ayat 37 muka surat sebelah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tu bagi atas, bukan bagi depan. Bukan lan yanalallahu, bukan. Lan yanalallaha, ya. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Perkataan budna daripada badan. Badan ni maknanya kita kata orang Melayu pun sebut badan, Arab pun sebut badan. Allahumma afini fi badani, ya tak? Ya Allah afiatkan daku badanku ini. Allahumma afini fi badani, ya tak? Jadi orang yang bertubuh, sesuatu yang bertubuh itu Arab panggil budna. Bertubuh tu maknanya berisi. Ya, bertubuh tu maknanya ialah berisi. Maknanya pilih binatang yang berisi untuk korban, ya, pilih binatang yang berisi, sama ada wajib korbannya, ya, ataupun yang sunat korbannya. Pilih yang budna. Budna itu daripada perkataan badana. Badan maknanya yang berisi. Begitu. Cari yang elok, yang gemuk, yang elok. Itu kalau dapat yang itulah, ya, yang mesti kita carikan. Wal budna. Jadi ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami telah jadikan, ya, binatang yang berisi itu di sini disebut antara contohnya adalah unta. Ya, contohnya adalah budna, itu adalah unta. Itu sebagai salah satu tanda-tanda sya'air. Sya'air itu syiar. Ya, syiar. Satu mercu tanda daripada mercu tanda rezeki Allah. Min sya'airillah. Ya, unta memang menggambarkan tentang, kita kata, tanda-tanda keagungan Allah memang ada pada unta. Dalam surah yang lain dikata afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka melihat bagaimana ibil, unta itu dijadikan. Dipanggil dia sebagai bahtera padang pasir, ya tak? Dia boleh bertahan berjalan lama, boleh tanpa air, ya tak? 2 minggu, sebulan, ya. Makannya simple je. Jumpa je buah-buah kaktus tu. Pokok kaktus dia ada buah. Buahnya hitam-hitam, rupa bom tangan. Tak payah kupas. Kita kalau nak makan kena kupas. Kalau tidak digatai sini. Digatai sini. Tidak. Dia tak payah, dia kokoknya rupa itu je.
Dia kokoknya buah tu, ya, yang berduri, apa bom tangan tu, ya, apa bom tangan penita hitam tu. Dia ngokok tu dia nyongin, ya tak? Kita tengok ni. Kamu je tak? Hadis tak handainya dia, ya. Arab panggil sabbarah. Buah kaktus tu sabbarah, kena sabar bila nak makan. Kenapa? Nak dikupas elok betul-betul. Kalau tidak gatal sini. Pasal dia tu macam kita makan neneh juga. Yang bila kita makan neneh tu maknanya gemuk gatal, gemuk apa, lidah gemuk apa semua. Jadi nak disabar bila kupas tu, orang dah habis kupas nak dibuang pula misernya. Bulu hidung, ya. Bulu hidungnya apa semua miser pula. Bulu hidung. Begitulah. Makan buah sabbarah ni, buah kaktus ni namanya sabbarah. Pun kena sabar. Macam kita dengan neneh je kena sabar. Ya, geram dah. Jangan. Nanti sekarang baru ya tak? Udah dikupas, nak dibuang pula. Nak dibuang pula. Begitulah sabbarah. Jadi kalau di Mesir, orang-orang yang duduk di pendalaman di Mesir, di Syria, dijual, dibawa ke Damsyik, ya, dibawa ke Kahirah, dibawa ke kota-kota untuk dijual dengan kereta keldai demalah, kereta keldai. Jadi sedap, ya, itu sabbarah namanya, sabbarah. Nah, jadi ini semua ibil yang diciptakan ini adalah sebahagian daripada adalah sya'air Allah, tanda-tanda, mercu tanda kebesaran Allah mencipta, ya tak? Fiha lakum fiha khair, bagi kamu padanya ada kebaikan, ada manafi', ada banyak manfaatnya, susunya, kenderaannya, ya tak, tunggangannya. Ya, kita kata kalau orang pun setengah tu buat pula minyaknya, ya tak? Minyak unta, hati unta, macam-macam lah. Dibuat untuk maknanya khair tadi, untuk kebaikan-kebaikan, memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Baik, kemudian apabila nak disembelih, maka bariskan dia. Fa idza dikata fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Bariskan dia, kita pun bertakbir. Ya, kita bariskan dia, ya, tapi ialah zaman kita ni kita buat ikat di pokok sana, pokok sini. Mula-mula takbir ramai-ramai dulu. Dia tu menghantar, gelombang itu menghantar isyarat kepada dia supaya dia tak ada liar, tak ada dia lupa. Dia sedar yang dia ini adalah sebahagian daripada sya'airillah. Dia sedar yang dia ini sebahagian daripada ibadah kepada Allah. Jadi takbir dulu ramai-ramai, ya tak? Supaya maknanya dapat ditenangkan dia. Dia sebenarnya takut. Dia unta ni dia binatang ni sebenarnya, kata Nabi, ya, dia takut. Dia difitrahkan dengan dua fitrah. Satu, dia ngeneh tuannya. Dua, dia takut mati. Dia takut mati. Sebab itu maknanya bukan dia rupa kita juga, dia rupa kita juga takut mati juga, ya. Jadi takbirkan itu supaya maknanya, ya, kita kata bahawa datangkan perasaan tunduk dalam diri dia. Sebab itu kalau kita tengok dalam dua-dua ayat ni, 36 dengan 37, ada perkataan sakhara. Masa bila kita baca sakhara? Sakhara lana, ya tak? Masa bila? Bila naik kenderaan. Atau orang dulu kenderaannya unta lah. Kalau dulu tentulah dia mau baca subhanallazi sakhara lana hadha, kan? Kita lah kerana dah kereta, Volkswagen pula, Passat, ya tak? Sama je. Maha suci Allah, subhanallazi sakhara lana, yang menundukkan kenderaan ini, sakhara lana hadha, yang memudahkan kita mengendalikannya. Nak ngundur, nak ke depan, giarnya apa semua, macam mana interchange-nya, masalah kita kata clutch-nya, tak clutch-nya dan sebagainya. Jadi Maha suci Allah yang menundukkan kenderaan ini, memudahkan kenderaan ini. Subhanallazi sakharana hadza. Begitu. Jadi sebab itu di sini ada perkataan sakhara. Ayat 36 pun ada kadzalika sakharna. Ayat 37 pun ada perkataan, ya, dikatakan kadzalika sakharaha lakum. Kadzalika sakharaha. Jadi perkataan sakhara dalam doa kita, subhanallazi sakhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan dan memudahkan bagi kami kenderaan ini.
sehingga kita boleh bawa dia, ya tak, dengan mudahnya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Bahkan lift pun tuan-tuan, bila kita naik lift, apa dia panggil, elevator, escalator yang tak tu ya, elevator, pun kita boleh baca subhanallazi sakhkhara lana. Lantak putus, na'udzubillah, atau tiba-tiba dia gegar ya, ataupun lampu padam, atau berit tengah. Kita tak apalah, Kuala mana ada elevator sangat kan, alligator ada lah. Jadi Kuala mana ada sangat lift. Kau ada pun majlis lah, majlis, bangunan majlis ada, ya tak? Lagi bangunan mana ada lift? Di mana? Hospital hospital ada, hospital ada. Tapi kalau kami di Mesir tuan-tuan, Allah tak hari lah turun naik tak berapa kali naik lift ni. Sebab apa? Ialah kita di Mesir ini, ya Allah, manusia ditempatkan dengan seramainya di kota-kota. Lalu dibuatlah rumah-rumah pangsa, rumah-rumah ni. Memang lift ni memang kebiasaan lah. Lift ni memang kebiasaan. Jadi sangkut pada lift tu dah biasa ya. Sangkut pada lift dah biasa ya. Nah, jadi maknanya di situ dikata bahawa bariskan dia sawaf ya, sawaf daripada saf ya. Sawaf itu daripada saf, dalam keadaan berdiri ya, dengan keadaan terikat kaki kirinya. Ya tak? Terikat tengkuk memanglah. Terikat kaki kiri pasal nak numbang dia. Ya, terikat kaki kirinya pasal nak numbangkan dia. Ya tak? Bukan kaki belakang, kaki depan. Lengan lah, lengan kiri. Ya, Arab panggil lengan lah. Ya, Arab panggil maknanya lengan, yadil yusra. Lengan kirinya diikat di samping tengkuknya, lengan kirinya ya tak? Ataupun kita kadang-kadang ikat pada tanduknya ya tak? Pada tanduknya. Jadi fazkur smallahi 'alaiha sawab, bila berdiri untuk kita korbankan, jangan lupa menyebut nama Allah. Bila kita sembelih dia, bismillah, Allahu akbar. Fa idza wajabat junubuha. Junub ini sebenarnya lambung. Tatajafa junubuhum. Ya tak? Kataan junub maknanya ialah lambung. Kita kata belah kanan ke belah kiri ke, ya tak? Maknanya apabila jatuh ia ke lambungnya, idza wajabat junubuha, ya, apabila telah roboh ia, ya, apabila telah roboh ia, jatuh ia pada lambungnya, itu kinayah kepada kematian. Kerana bila begitu keadaannya, memang kita nak sembelih lah tu ya. Bila dah begitu keadaannya, memang kita nak sembelih lah dia. Setelah sembelih, fakulu minha, ya, maka makanlah sebahagiannya. Maka sebahagiannya, minha, min tu daripada tu maknanya sebahagian. Minha untuk ambil berkat je kata Nabi. Ya, minha. Dan yang penting ialah wa at'imul qani'a wal mu'tar, ya tak? Berilah makan kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Qani' itu daripada qana'ah. Qani' daripada qana'ah. Apa makna qana'ah? Orang yang berpada, tak tamak, ya, orang yang redha. Qana'ah kan begitu. Antara sifat mahmudah. Di antara sifat mahmudah qana'ah. Daripada qana'ah tu timbullah qani'. Qani' itu orang yang qana'ah. Dia tak tamak ya, memada apa yang ada. Dapat sebungkus je ke? Jadilah. Kopon tak dapat ke? Tak dapat koponnya. Janganlah pula cetak kopon palsu pula. Melampau-lampau. Melampau-lampau. Ini kutipnya kopon, ada peluang, ada orang getak koponnya. Jangan kopi tu, jangan kopi tu. Qani' itu maknanya qana'ah. Mesti ada sifat qana'ah, ya tak? Tapi manusia ni, kok macam mana pun adalah juga jenis yang kopi tu. Jenis gembong ngendin ni, itu dipanggil mu'tar, ya, mu'tar, ya. Yang dikatakan di situ bahawa satu ialah qani', orang yang rela dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Lagi satu mu'tar, orang yang gemar meminta-minta. Jangan tak bagi pula, tapi kena nasihat dia, jangan tamak, ada orang lain. Ya, maknanya tunggu dulu. Ya tak, tunggu dulu. Main jauh-jauh, dah dapat main jauh-jauh. Main jauh-jauh yang seronok tu ya.
Ngalakan budak pula Itu ya juga Terendin. Al-mu'tar ini ialah yang gemuk menampak-nampakkan muka ni. Pada orang yang menyembelih, yang mengagih-ngagihkan daging tu, orang tu merhati siapa lagi nak dia bagi. Saja dia nampak-nampakkan muka dia. Itu maknanya mu'tar namanya. Ya, gemuk meminta, gemuk ngendin, gemuk nunjuk-nunjukkan muka. Assalamualaikum. Itu bagi salam. Itu disebut dalam kitab tafsir, ya, dalam kitab tafsir Arabnya, orang yang menampak-nampakkan diri dia untuk dibagi lagi. Gemuk sangat meminta-minta. Jadi mana ngirakan ada jenis hobi itu. Namun kita sebagai yang mengendalikan kena banyak bagi nasihat, yang mengenyangkan Allah, ya, yang mengenyangkan Allah, yang mencukupkan Allah. Kena letak tauhid tu, yang kata ya kafi. Ya, kafi tu yang mencukupkan. Sebenarnya bukan daging tu, bukan daging tu yang mencukupkan Allah. Nak kira kalau dah tak ada Allahnya tu tak cukup-cukup. Tak nutup pintu peti air pun dah dengan ponggong je. Pum betul. Ngapa dah penuh tak rapat dah. Udah penuh tak rapat dah. Maka demikianlah kata Allah, kadzalika sakharnaha lakum. Kami tundukkan unta tadi, budna ni tadi, ya, binatang-binatang yang kita korbankan itu, ya, lakum, bagi kamu. La'allakum tashkurun. La'alla, mudah-mudahan. Apa lain perkataan la'alla? Asa. Satu lagi perkataan dengan makna la'alla, iaitu asa, mudah-mudahan. Asallahu ya, asallah maknanya mudah-mudahan Allah, ya tak? Jadi asa tu ain, sin, petu alif. Tapi alifnya apa ya, ya? Alif maqsurah dipanggil, ya, alif maqsurah, ain, sin, alif, tapi alifnya apa ya? Asa, ya. La'allak, mudah-mudahan, ya tak? Kamu akan bersyukurlah dengan apa yang ada. Tashkurun Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi peluang buat haji, Allah dah bagi peluang berkorban, Allah dah bagi peluang untuk infak. Jadi bersyukurlah. Jadi jangan mendabik dada, jangan gelembung, jangan sembang besar, jangan nyebut-nyebut, jangan. Syukurlah kepada Allah, ya tak? Banyak merendah diri, ya, banyak merendah diri. Wallahu alam. Jadi tak usah kita bertanding-tanding. Surah Al-Mikah berapa? 6. Jangan hobi tu. Kita hendakkan roh syukur tu. Orang kaya-kaya situ kedekut. Kami semakin tapi sebelah. Tak usah hobi tu, ya tak? Tak usah hobi tu, ya tak? Kena wujudkan suasana kesyukuran, kerohanian itu kena ada. Ini sebenarnya pendidikan. Ayat-ayat surah Al-Hajj ini pendidikan sebenarnya, ya, pendidikan. Kalau tidak, dia dah jadi macam rutin, satu benda yang biasa dilakukan tiap-tiap tahun, sudahnya berebut-rebut, ya, berebut-rebut, dah tak tentu kira, dah ngambil orang punya. Kadang-kadang lebuh, tinggal talam je, benda dah tak ada. Patut dilapor, patut disiang, apa nak disiangkan, tinggal talam katanya. Jadi benda-benda kopi ni perlu kepada pendidikan, ya tak? Maknanya ini masanya boleh kita mendidik. Kita masih lagi di bulan Zulqa'dah, ya, kita harus mendidik masyarakat ini. Jangan nampak pelahap, jangan nampak pelahap, ya tak? Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat tafsirannya, ya, insya-Allah.